تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Aku kena study ni. Exam dah dekat. Alamak, banyak pula nak kena ingat. Tak apa lah. Orang kata meja ni lebih kurang 2 line lah. Lagipun kalau aku baca banyak pun bukan boleh jawab. Baik tak baca. Tak macam sikit-sikit je. Aduh, pening kepala gua. Beam dah. Baca apa ni weh? Lah orang dah berjaya, boleh lah cakap macam tu. Ni gua ni, baca macam tu juga. Hai, main game je lah. Masa depanmu, janganlah kau terleka di usia remaja. Kenanglah jasa ibu dan ayahmu, susah payah mereka membesarkan kita. Gunakanlah masa yang ada dengan sebaiknya. Jadilah warga yang berguna pada keluarga, masyarakat, jiwa negara. Tadi kau dengar bunyi bising tadi? Ya. Buka. Weh, kau okey tak? La ilaha illallah. Ui, apa masalah budak ni kak? Tak tahu. Risau tak aku? Tak, aku pun risau tak? Jom cari dia. Jom.
Dah jadi bodoh dah. Kau buat apa ni? Sekejap, kau buat apa ni? له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Sebenarnya stres ni dia berkait rapat sangat dengan macam mana kita dengan Allah. Jadi waktu fatrah imtihan sekarang, kita boleh cek balik macam mana sebenarnya tahap hubungan kita dengan Allah. Macam mana solat kita, Quran kita kat mana, macam mana kita dengan ibu ayah kita. Jadi bila sesuatu ujian tu ditimpa ke atas kita, mungkin kita rasa masa kita tak cukup, kita rasa bahawa preparation kita untuk exam tak berapa lengkap, tak berapa banyak, maka mohonlah doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan memohon doa itu, dengan kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan menenangkan hati kita. Walaupun sebenarnya masalah tu masih secara fizikalnya, secara zahirnya masalah tu masih ada. Tetapi bila kita mohon ketenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mohon juga Allah memudahkan kita untuk menghadapi segala situasi-situasi yang sukar macam ni. Dan kalau saya rasa benda tu perlu dikongsi dengan ibu bapa saya rasa saya akan call family untuk ceritakan serba sedikit untuk dapatkan nasihat daripada diorang. InsyaAllah, dan Allah SWT akan permudahkan segala urusan kita. Perkara pertama sekali yang senang tapi ramai orang lupa nak buat, baca doa sebelum dan selepas tadi. Sebab kita tahu ilmu itu bukanlah milik kita tapi ia datang daripada Allah. Jadi perlunya kita untuk berdoa pada Allah, minta supaya Allah pemudahkan kita untuk dapat ilmu itu kan. Yang kedua, masa study dengan tenang, buka hati, buka minda, gunakan semua panca indera yang Allah bagi. Bila mana kita melibatkan diri dalam perjuangan Islam, berbentuk persatuan, dan dalam konteks Mesir kita melibatkan diri dalam perubatan khususnya, maka tidak lain tidak bukan masa kita, timetable kita berbeza dengan orang-orang yang tidak melibatkan diri dalam perkara tersebut. Untuk itu kita perlu modify kehidupan seharian kita, kita perlu alter dan buat sesuatu dalam jadual kehidupan seharian kita. Dan untuk itu, pengalaman saya sendiri, saya akan menggunakan masa belajar dalam kelas itu, waktu kuliah sedang berlangsung, dengan sebaik mungkin. Saya akan cuba menumpukan sepenuh perhatian dalam kuliah dan cuba untuk merangka apa yang perlu saya buat apabila saya pulang ke rumah dalam masa tempoh yang sekejap yang saya ada. Dan bila mana saya pulang ke rumah, insya-Allah saya dapat melaksanakan banyak perkara dalam tempoh yang pendek tersebut, disebabkan saya fokus di dalam kelas. Dan di samping itu, kita kena sentiasa meletakkan pengharapan pada Allah SWT, mudahkan kita belajar dan mudahkan kita untuk menyeimbangkan kerja persatuan dan juga proses pembelajaran kita. Dan jangan sesekali kita jadikan alasan berpersatuan itu sebagai alasan untuk kita tidak belajar dan alasan yang boleh menimbulkan fitnah kepada perjuangan Islam itu sendiri.
Ingat sahabat-sahabat, tanggungjawab kita besar di bumi Mesir ini. Kita dihantar untuk belajar di sini. Kita diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk belajar bidang perubatan di Mesir ini. Bukan satu perkara yang sia-sia, bukan satu perkara yang simple, tapi tergalas di bahu kita, terpundak di bahu kita satu tanggungjawab yang cukup besar, iaitu apabila kita balik ke Malaysia nanti, kita perlu menjadi seorang doktor Muslim yang profesional, doktor Muslim yang mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaiknya sebagai seorang Muslim physician. Jadi di peringkat kita belajar ini, timbalah sebanyak mungkin ilmu, timbalah sebanyak mungkin pengetahuan dan pengalaman untuk kita bina diri kita. Moga-moga kita berjaya menjadi umat Islam yang berbakti kepada Islam pada masa hadapan, insya-Allah. Nasihat terakhir, dengan kesempatan yang ada, berusahalah lagi terdaya dan selebihnya serahkan pada Yang Esa, kerana sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang kita usahakan. Wallahu a'lam. Dah ready? Thanks Adof, bagi nasihat kat aku. Kau tak tahu jadi apa aku. Apa guna member kan? Kau tak nasihat member sendiri. Betul. Ya, korang pun doa aku exam macam ni. InsyaAllah. Yang penting kita dah usaha. Kau boleh tahan. Kau boleh. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Takkan lagi. Kenapa? Nudi kot. Takkan tak. Mana? Weh, dah jadi bodoh tu. You can count on